Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa sahbihi al-izam syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Yang semulakan pengurusi surah Abbas, Abami, Al-Tan Kuasa, surah berisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslim-muslimat, para asatizah, ikhwan dan akhwat yang mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita peluang kesempatan pada malam ini duduk dalam majlis ilmu, di mana majlis ilmu ini merupakan di antara jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan jalannya ke syurga. Mudah-mudahan kita ini dilorongkan, ini permudahkan di Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tuan-tuan, kita telah pun selesai pada bulan lepas 40 hadis akhlak mulia, sebanyak 43 hadis. Kalau satu bulan satu hadis, tuan-tuan kira lah berapa tahun? Berapa tahun dah? Sejak saya mengajar di surau rumah lu kan, kata Bami, saya dah antara orang yang pertama lah, betul? Orang pertama mengajar surau tuan-tuan. Kira otai lah mana ustaz-ustaz lain. Kan? Jadi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jadi kita, Bami tanya ustaz ajar kita apa ni. Yang sebelum tu tuan-tuan dengar je kan. Jadi insyaAllah saya just mencadangkan saja tuan-tuan ya. Satu buku, satu kitab lah. Yang ini berkenaan dengan cabang-cabang iman. Mukhtasar Syu'bul Iman lil Baihaqi. 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis. Pengarang dia siapa? Oleh Imam Al-Khazwini Asy-Syafi'i. Jadi beliau karang kitab ini, buku ini menghimpunkan cabang-cabang iman. Kalau kita tanyalah pada kita, berapakah cabang-cabang iman yang kita tahu? Pertama apa? La ilaha illallah yang kita tahu. Yang Nabi sebutlah hadis, mengalihkan sesuatu yang menghalang jalanan. As-sabru minal iman, al-haya'u minal iman. Lagi 70 lebih, 77 cabang. Mana yang lain? Tak tahu kan. Jadi insyaAllah berberkahkan buku ini, insyaAllah kita akan tengok satu persatu cabang-cabang iman yang disusun oleh Al-Imam Al-Khazwini Asy-Syafi'i. Tengok tuan-tuan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dunya ya rabbal alamin. Muka surat IX tu muka surat apa tu? Biografi pengarang. Kena ceritalah pengarang kitab ni siapa. Baru kita tahu siapakah empunya pengarang kitab ini. Imam Al-Khazwini. Yang tak ada buku boleh cari kat Shopee tuan-tuan. Saya tu beli dekat Galeri Syabab.
di apa namanya tu, di Bangi, PKNS Bangi. Di Shopee pun banyak jual sekarang ni. Imam Al-Khazwini, beliau ini ialah muka surat IX tu. Al-Imam, Al-Qadi, Al-Faqih. Tiga gelaran tu tuan-tuan. Pertama dia imam, kedua dia qadi, yang ketiga Al-Faqih. Ini sangat bersangatan alim ini, faqih ni. Kalau kita macam doktor lah, banyak doktor, tapi kita sebut yang spesialis, doktor pakar, macam tu. Kalau faqih ni kan, nama dia Abu Ma'ali Umar bin Al-Qadi Sa'duddin Abu Qasim Abu Al-Qasim Abdul Rahman bin Al-Syekh Imamuddin Abu Hafs Umar bin Ahmad bin Muhammad Al-Khazwini Al-Syafi'i. Orang Arab ni berbangga dengan keturunan dia, boleh hafal sebut. Kalau tuan-tuan saya suruh sebut sampai sejauh mana tuan-tuan boleh sampai, boleh. Nama tuan, nama ayah anda, nama atuk, moyang, sampai tak? Dapat tak? Saya pun tak jauh tuan-tuan. Nama saya Khairul Rizal bin Mustafa bin Abdul Manaf bin Ahmad bin Abdul Karim. Khalas, selesai. Sampai situ. Tak banyak tuan-tuan tu. Tak sempat tanya arwah atuk ni, dia punya atuk dia siapa kan. Moyang siapa, tak dapat. Orang dulu berbangga dengan keturunan dia. Tengok, dia sebut semua atuk sampai moyang dia semua sekali. Beliau adalah seorang yang baik rupa parasnya, handsome orang dia tuan-tuan. Memiliki akhlak yang indah, tawadhu, alim, dan banyak mengadakan majlis ilmu di beberapa buah madrasah. Yang disebut sebagai Al-Khazwini lah gelaran keluarga dia. Macam kalau orang Cina dia ada surname kan, Tan, ayah ni mesti Tan. Tan apa kan, Chong, mesti ayah dia Chong, atuk dia pun Chong juga, kaki Chong rupanya. Kemudian ataupun disebut juga nama tempat kelahiran. Kadang nama tempat kelahiran itu dinisbahkan dengan tempat kelahiran. Kadang nama dia Al-Tantawi, dia lahir di Tantawi, Mesir, dia ambil nama tu Tantawi. Baik. Dan beliau banyak mengadakan majlis ilmu di beberapa buah madrasah. Dia ni biasa menyampaikan pengajian majlis ilmu dekat madrasah. Lahir di Tibris pada tahun 653 Hijrah dan berguru dengan ramai ulama di sana. Tak cukup seorang mengaji tuan-tuan. Seorang guru ya, tak ada tukar-tukar lain tak mengaji tu. Kesan nanti menjadi ta'assub nanti. Dia ta'assub dengan seorang guru dia, orang ni semua tak betul. Bila gali mengaji dengan banyak guru ni, lagi kita lebih terbuka pandangan kita, kan? Tapi guru yang betul lah, kan? Ada guru-guru juga, guru yang sesat pun ada, kan? Kemudian beliau berpindah ke beberapa buah negara sehingga sampai ke Damsyik bersama saudaranya Jalaluddin, ya, adik-adik dia lah. Dia dilantik sebagai qadi di Damsyik. Damsyik ni bahasa Melayu, Damsyik. Kalau Arab panggil Dimash, kalau English panggil Damascus. Sama itu. Bukan dia lahir kat Damsyik, bukan Damascus, siapa dah sama ya. Dimash orang Arab kata. Damsyik orang Melayu sebut. Damascus English version lah. Pada tahun 699 Hijrah, ini sejarah dia lah, menggantikan Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Dia jadi qadi kat sana. Apabila negara Tatar, tentera Tatar sampai ke Syam, beliau bermusafir ke Mesir. Dalam perjalanan beliau jatuh sakit. Baru saja lebih kurang seminggu di sana, wafat di Qahirah, Mesir pada tahun 699 Hijrah, dan dikemumikan berhampiran dengan Qubbah Asy-Syafi'i pada usia 46 tahun. Qubbah Syafi'i ini di maqam Syafi'i lah, maknanya berhampiran. Syafi'i ini ada maqam dia, ada Qubbah dia macam tu. Kalau tuan-tuan perasan tak boleh, boleh google lah. Qubbah Syafi'i ini atas dia macam ada macam bentuk kapal. Macam-macam lah ulama' penafsiran. Di antara kata kapal kata tu sebenarnya tu tempat ni burung pergi datang tinggi nak makan, ada makanan atas tu. Rajin pula orang letak makanan atas tu kan.
Tapi ada pandangan mengatakan yang dimasukkan dengan kapal itu ialah simbolik kepada disebut sebagai Bahrul Ulum, yakni samudra ilmu, kepada Nabi, kepada Imam Syafi'i yang sangat luas keilmuan dia, bak samudra yang tidak bertepi. Hebat Imam Syafi'i. Bahkan Nabi sebutkan lahir daripada bangsa Quraisy, orang yang sangat alim, yang ilmunya seluas lautan. Subhanallah. Jadi dia itu sebagai nisbah kepada kehebatan, kealiman, keilmuan yang pada Imam Syafi'i. Gambaran Bahrul Ulum, samudra yang ilmu yang terbentang luas. Baik. Beliau meninggalkan banyak penulisan kepada umat Islam. Salah satunya ialah kitab yang merupakan ringkasan kepada Syu'bul Iman. Sebab tu ditulis ke sini mukhtasar. Mukhtasar mana ringkasan. Cabang-cabang iman oleh Imam Al-Baihaqi. Dengan judul dia Mukhtasar Syu'bul Iman, ringkasan cabang-cabang iman. Imam Baihaqi dia karang kitab Syu'bul Iman 6 jilid. Maka Imam Al-Khazwini dihimpunkan jadikan satu kitab, inilah 77 cabang iman yang ada pada tangan kita sekarang ni, yang telah diterjemahkan. Terima kasihlah penterjemah ni. Yang menterjemahkan dapat kita baca kan. Adalah kitab bahasa Arab ada. Baik. Kita tengok kata pengantar ini. Siapa kata pengantar ni? Tengok. Oh, kata pengantar ni apa namanya, pensyarah UAE ni. Tak apa, kita skip lah kot. Kita boleh baca sendiri. Haluan penterjemah. Orang yang menterjemahkan kitab ni, kita bacalah. Tujuan ke apa sebab menterjemah, kita boleh baca sikit. XIX, dia punya page dengan nak sebut tu. Haluan penterjemah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Biasa mulakan kita dengan pujian, dia mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kan? Ku mulai kitab yang ku karang ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tengoklah, kita tak lama biasa mesti dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Sebab apa tulis Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, sebagai mengikut Al-Quranul Karim. Al-Quran ditulis dimulakan dengan Bismillah. Melainkan surah At-Taubah saja. Bara'atun minallah, itu tak ada Bismillah. Adalah sebab ni. Kemudian mengikut akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyebut setiap perkara ataupun perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang kita kerjakan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus. Apa maksud terputus? Terputus keberkatannya. Mana yang kita buat tak ada berkat. Ibarat seekor haiwan, dalam tubuh haiwan itu ada bahagian yang terpotong, maka haiwan itu kita namakan sebagai haiwan yang cacat. Maka setiap pekerjaan yang sifatnya baik yang kita tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, cacat. Mudah nak faham kan? Cacat tuan-tuan, tak sempurna. Jadi mula dengan segala benda yang baik. Pakai rokok, Bismillah. Itu baik ke tak baik tu? Macam rokok, Bismillahirrahmanirrahim. Nak kata apa, benda makruh tak payahlah Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan ya. Benda yang baik sajalah. Dia pegang makruh lagi tuan-tuan. Fatwa haram makruh kata. Sebab dia jarang hisap kan. Mungkin kat dia makruh sebab dia jarang hisap. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabatnya. Sempurna tu. Kalau salam kita nak ada ucapan salam kepada baginda Nabi, salam kita kepada ahli keluarga dia, salam kepada sahabat dia, lengkap sempurnalah selawat kita tu. Ya, cantiklah tu. Juga kepada para pengikutnya, pejuang agama Allah, mereka yang mengikuti dan mempertahankan sunnahnya sehingga ke hari kiamat. Tengok, dia punya doakan selawat dan salam tu sejahteraan kepada siapa ni dia? Ahli keluarga dia, orang yang pejuang para pengikut dia,
Orang yang mempertahankan sunnah didoakan dengan doa pujian kepada Allah dan selawat pada orang-orang yang disebutkan tadi. Sekalung tahmid, yakni pujian, dipanjatkan ke hadrat ilahi atas nikmatnya. Nikmat Allah Ta'ala sangat luas. Dapat datang malam ni pun nikmat, sebesar-besar nikmat. Tika mana ya Allah Ta'ala tak beri taufik pada orang lain, Allah Ta'ala beri taufik pada kita, dapat kita hadir. Dengan nikmatnya, buku Mukhtasar Syubhul Iman karangan Imam Al-Khazwini dapat diterjemahkan dan diterbitkan, kata pengarang kitab ni. Bukan pengarang, penterjemah. Walaupun saiznya tidaklah sebesar kitab-kitab muktabar yang lain, namun kekuatan isi kandungan dan harapan, isi kandung yang ada dan harapan siapa penterjemah ini, agar manfaatnya meluas, menjadikan kitab ini dipilih untuk dipersembahkan kepada para pembaca kita lah, yang kita baca ni, yang kita duk mengaji ni, insyaAllah. Asasnya kitab yang ditulis oleh Imam Khazwini ini diringkaskan daripada sebuah kitab yang besar karangan Imam Al-Baihaqi yang berjudul Syu'bul Iman. Saya sebut tadi lah, Imam Baihaqi karang kitab Syu'bul Iman tu berjilid-jilid. Imam Khazwini dia buat ringkasan, jadikan satu kitab menghimpunkan 70 cabang iman. Mengumpulkan sebanyak 77 cabang iman dan memfokuskan kepada beberapa ayat Al-Quran, hampir kesemuanya hadis yang sahih, ucapan para ulama, bait-bait syair Arab, ketika menghuraikan satu persatu tajuknya. Cabang imannya pertama, apa ayat Qurannya, apa hadisnya, ada syair-syair Arab ke yang terkait dengan cabang iman yang pertama itu, yang kedua, ketiga sampai ke 77, ada sandaran dia. Cantik tuan-tuan, lengkap satu persatu. Kalau kita mengaji hadis 40 hari itu, 43 hadis, satu hadis satu bulan, yang ni 77 cabang. Kalau satu kuliah, satu cabang, tak tahu siapa yang habis dulu. Kita habis dulu ke, orang yang syarah habis dulu ke, tuan-tuan habis dulu. Tak apa tuan-tuan, tak kisah siapa habis dulu, yang penting belajar. Itu saja tuan-tuan, itu saja, tak kisah. Saya tu dekat masjid kat Lenggeng tu ada Ustaz Tuanku Ustaz Abdul Rahman kan. Umur sekarang 87 tahun lebih kurang. Dia hari tu, tak adalah hari tu, dah beberapa tahun, setahun 2 tahun itu, dia baru nak start mula kitab dekat surau dia tu, kitab Bahrul Mazi. Tuan-tuan, Bahrul Mazi macam ni jilid dia. Umur dia 87. Tak tahu siapa habis dulu kan. Yang penting belajar. Belajar. Kalau sambil belajar tu mati tuan, syahid lah mudah-mudahan kita kan. Baik. Kesemuanya berkait rapat dengan pemerkasaan hubungan Muslim bersama pencipta dan seluruh makhluknya. Ada hubung kait dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk-makhluknya yang melatih atas muka bumi ini. Perbahasan tentang kuantiti cabang iman merujuk kepada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang dikatakan 70, mana dapat tahu ni 70 lebih hadis ni, cabang iman ni mana datang dia? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah, cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata Nabi mempunyai 70 lebih, Nabi kata. Ataupun Nabi sebut apa tadi? Bid'un wa sittun, ataupun 60 lebih hadis cabang dia. Yang paling utama, yang paling besar, yang paling tinggi cabang iman yang pertama, la ilaha illallah. Mahal kalimah la ilaha illallah. Siapa yang dapat sebut la ilaha illallah wa akhirul kalam dakhala jannah. Akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala jannah, surga. Dah ada jamin dah lah. Nama tu dah ada, tiket dah ada pegang. Ibarat begitulah. Macam ada satu Pak Kiai di Indonesia tu, duduk tengah, duduk ceramah-ceramah, ucapan terakhirnya alhamdulillah, mati kan. Kan ada viral itu. Sebab tu Habib apa tadi daripada Yaman meninggal tu tuan, masya-Allah, dalam majlis ilmu, tengah bersyarah pula. Macam ada seorang masyarah tu, doktor apa tu yang meninggal tengah ceramah tu kan. Allahu Akbar. Itu kematian dia cemburui kan.
Mati keadaan buat kebaikan. Itu tanda-tanda mati husnul khatimah lah tu. La ilaha illallah itu yang paling tinggi. Yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang mengganggu jalan daripadanya. Dan malu disebut kat sini. Dan malu adalah salah satu daripada cabang iman. Kalau kata la ilaha illallah, mengalihkan sesuatu di jalanan, malu tu sebahagian daripada iman. Oh, 3. Ada baki lagi kan? Lagi berapa? 74 lagi. Orang kata 77 lah. Ada lagi cabang-cabang iman. Apa dia? Itu yang ada dalam kitab nanti insya-Allah. Berdasarkan hadis di atas, Nabi SAW menetapkan jumlah cabang iman dengan angka tertentu. Nabi sebut. Nabi ada 70 lebih ataupun 60 lebih macam tu. Bahkan terdapat syak keraguan pada perawi yang menentukan sama ada 70 ke ataupun lebih. Manakala kalimah bid'un pula jumlahnya ialah di antara 3 hingga ke 9 menurut satu pandangan yang masyhur. Maka ramai ulama berselisih pendapat jumlahnya berapa yang tepat Nabi, exactly berapa sebenarnya. Maka salah satu yang sebut 77 tadilah. Ambil Imam Khazwini ambil satu qaul, ambil satu pandangan kata 77, ambil yang ni, pegang yang ni. Bagaimana pula angka ini dipilih oleh Imam Baihaqi dan Imam Khazwi dan dimuatkan dalam karangan mereka sebagai cabang iman? Itu mereka punya ijtihad mereka lah. Usaha bagi merungkai persoalan ini, tengok disebutkan sini, dilakukan oleh ramai ulama dengan berpandukan kepada beberapa dalil dan petunjuk. Mana datang 77 cabang iman ini? Ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan jumlah cabang iman ialah 70 lebih. Tak persyak daripada perawi, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azmi 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Paling utama disebut tadilah la ilaha illallah. Paling rendah ialah membuang tulang dari jalanan, serta malu adalah sebahagian daripada cabang iman. Seterusnya Abu Hurairah dalam Mustakhraj Abu Awanah melalui riwayat Suhail menyatakan bilangan secara spesifik iaitu 76 ataupun 77. Ini perbahasan ulama lah ni. Nak ambil mana satu cabang iman, 77 ke, 70 ke, ada 76 ke. Ini perbahasan mereka lah. Tak perlu kita nak highlight sangat kat situ lah ya. Kemudian kita skip sikit 1-2 poin ni. Dalam ilmu tafsir pula ramai mufassirin. Mufassirin ni lah ulama-ulama tafsir lah. Mufassirin menafsirkan kalimah bid'ah tu pada ayat berikut dengan 7 bersandarkan sirah Nabi Yusuf yang dipenjarakan selama 7 tahun. Bagaimana Allah SWT sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fil tengok sini ya, falabitha fis sijni bid'a sinin. Tengok kat situ ada perkataan bid'ah tadi. Yusuf berkata kepada salah seorang daripada kedua-duanya yang dia percaya akan terselamat, sebutkanlah perihalku kepada tuanmu. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, maka ia dilupakan oleh syaitan untuk menyebutkan hal Yusuf kepada tuannya. Dengan sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara selama beberapa tahun. Bid'ah sinin itu. Oleh itu pemilihan angka 77 dalam menghimpunkan cabang iman dilihat lebih jelas dan kuat menerusi keterangan tadi berdasarkan dalam Quran tadi dan hadis Nabi SAW tadi. Namun pandangan selain angka ini tidak ditolak atas dasar adab dalam menghormati ijtihad para ulama. Ulama yang ada pandangan, dia ada kata 70 saja, ada kata 77, ada kata 76. Tak apa, tak ada masalah. Contoh tuan-tuan dalam peristiwa hijrah Nabi, ada kata Nabi hijrah sekian hari bulan, ada kata Nabi hijrah sekian, tak kisah. Perbezaan itu kita raikan saja. Tidaklah diberatkan benda tu kan. Cuma peristiwa hijrah tu berlaku, begitu saja. Sama kewafatan Nabi, kelahiran Nabi, ada beberapa pandangan, raikan saja. Tidaklah boleh merosakkan akidah, tersalah kata Nabi lahir ke, tak ada masalah pun. Baik.
Oleh sebab itu pemeliharaan ke-7 dalam himpunan cabang dilihat, tengok ijtihad para ulama. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar pada mereka. Islam turut memberi panduan buat umatnya bahawa iman yang tepat kukuh dalam diri merupakan tunjang utama kepada anggota badan untuk berbuat amal saleh. Jadi kita kena faham lah. Sebelum sebut cabang-cabang iman, iman tu apa? Kita orang Islam kata buat apa bondo kan? Apa bondo iman tu? Orang kadang orang letak nama iman, saya nak buah saya ada nama iman namanya iman, kita nak keimanan itu kan. Inilah ciri yang sangat penting serta dituntut oleh setiap muslim demi mencapai redha ilahi dan mendamba kejayaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Penting-kepentingan iman itu ya. Dan iman itu mesti disusuli dengan amal soleh. Tak jadi dia kata saya beriman sedangkan dia tidak beramal. Tengok ayat Quran, amanu wa 'amilus solihat. Amanu wa 'amilus solihat. Beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Sebab maksud iman tu apa? Al-iman tasdiq biqalbi. Membenarkan dengan hati kan. Iqrar bil lisan. Sebut dengan lidah. Wal 'amalu bil jawarih. Dan disempurnakan dengan anggota badan. Apa bukti dia keimanan dia? Dia sembahyang. Dia sebut, saya pun iman sama Islam. Tak nampak apa sembahyang pun. Tak pernah nampak dia sembahyang. Contohlah. Macam mana pembuktian iman? Puasa pun tak ada. Iman tu wal amal bil jawarih. Sebenarnya itu adalah membenarkan hati. Kena sebut dengan lidah ucapan itu. Kemudian wal amal bil jawarih, kena dengan sempurnakan dengan anggota badan kita. Itu maksud iman ya. Kemudian tuan-tuan yang macam Allah Ta'ala sekalian, banyak ayat Al-Quran menjelaskan hal tersebut seperti mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Syaratnya iman. Mahal iman. Sebab tu pelihara kena jaga iman. Kita doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman. Wa amisna bil iman. Matikan aku dengan iman. Wasyurna bil iman, kumpulkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, dan masukkan kami dalam syurga dengan iman. Apa Nabi kata? Quran sebut, maka mereka itu masuk dalam syurga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Dapat nikmat syurga. Keimanan itu nak jaga. Hidup dengan iman, mati dengan iman, dikumpulkan kita wasyurna ma'al iman, dengan iman juga. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masuk syurga dengan iman. Mahal iman. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari jalan, tengok seorang budak lelaki kulit hitam jaga kambing. Sayyidina Umar tu nak apa kata, suruh jual kat dia, dia tak nak jual. Tak boleh ni kambing saya, ni kambing tuan aku punya. Bagilah, dia kata, tak pun kau cakap lah segala makan kambing ni banyak ni, mesti tuan kau tak perasan. Betul, tuan aku mungkin tak tahu, tapi Allah tahu. Punya hebat iman tuan-tuan. Kulit hitam gelap tuan-tuan, tapi hati cerah. Sayyidina Umar buat apa tuan-tuan? Bebaskan budak tu daripada menjadi hamba. Kisah Sayyidina Umar berjalan tengah malam, mendengar perbualan anak beranak, ibu dengan anak perempuan, pasal susu hari ni tak berapa. Tapi sekarang susu getah mahal sekali. Susu perah hari ni tak berapa banyak. Nak jadikan banyak, campur air tuan-tuan. Kata anak dia, kalau tahu Amirul Mukminin, habis ni. Mana dia tahu? Mak dia kata, Sayyidina Umar kan ada kat sini pun. Kita bahasa kita lah, mana ada Amirul Mukminin sini. Pada Sayyidina Umar dengar kat luar ni. Maka tuan-tuan kata, betul Sayyidina Umar tak tahu tuan. Allah tahu. Mulia dan kuat iman budak perempuan ni. Maka dijodohkan perempuan tersebut dengan anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak tahu Abdullah ke? Ke Abdul Aziz. Dijodohkan dengan perempuan ni. Lahirlah satu keturunan yang sangat hebat. Lahirlah zuriat keturunan yang baik.
Iaitu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Cicit Sayyidina Umar Khattab. Tengok hasil itu, lahir keturunan cucu zurat keturunan yang hebat-hebat. Daripada tengok keturunan yang baik-baik, orang lain zurat yang baik juga. Kesan itu tuan yang jaga kan. Iman ni penuh kat dada ni. Kemudian Allah Taala sebut dalam Quran lagi, surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Tengok, saya sebut tadi. Sungguh orang yang beriman dan beramal soleh, dia mesti bergandingan itu. Beriman, amal soleh. Kalau kata dia tidak beramal soleh, cacat iman dan semula. Saya ni walaupun tak pakai tudung, tapi hati saya baik tau. Saya masih ada iman. Kita pun menunggu kejap kan. Sedangkan Quran sebut orang yang beriman pada Allah dan beramal soleh. Ni tak beramal ni, tudung tak pakai. Ada iman tak? Ada, tapi cacat iman dia. Iman dia lemah. Imannya kering, tandus, bermasalah. Kalau orang yang sebut nama iman, dia jaga tuan-tuan. Segi amal dia. Main jaga. Saya walaupun rambut saya belak macam ni. Oh, saya kan. Saya lah lagi. Tapi saya iman tu, tak jadi macam dia lagu. Memanglah kau kata kau ada iman. Iman tu tak sekadar membenarkan mati. Aku iman, sebut. Tapi wal amal bil jawarih ni mana? Gitu. Kena ada 3 komponen ni kena jalan. Kemudian sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Allah yang akan melimpahkan rahmatnya bagi mereka yang dengan perasaan kasih sayang. Kalau orang betul iman kuat tuan, dia ada perasaan. Allah masukkan rahmat bagi perasaan, ada ihsan, ada kasih sayang, lembut jiwa dia. Orang yang kuat iman ni, keras, marah, ada juga macam tu kan. Rajin semayang kan, tapi marah ada juga. Kemudian dalam yang lain lagi Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Sesiapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman serta telah mengerjakan amal saleh, bagi mereka itu tempat yang tinggi darjatnya, darajatul 'ula, tempat yang tinggi. Masuk syurga, semua masuk syurga kan. Tapi syurga ni bertingkat-tingkat. Syurga ni banyak dia punya kita panggil apa? Tingkatan syurga ni. 8 jenis syurga. Jannatul ma'wa, jannatul adnin, jannatul khuldi, jannatul banyak. Tapi dalam pada banyak-banyak tu ada yang paling tinggi. Syurga Firdaus. Maka Nabi sebut nak minta syurga yang paling tinggi. Walaupun tengok cara kita kan semayang lewat apa semua kan, rasa macam susah. Syurga Firdaus ni sama dengan para anbiya, para nabi. Tapi minta juga, minta. Itu tuan minta lebih dengan Tuhan Allah. Walaupun rasa macam tak layak sangat kita ni, kan, minta lebih. Macam tuan-tuan lah minta duit YB kan. Nak projek tu 20,000, tuan-tuan minta 30,000. Up sikit lebih. Tak ada, walaupun comparison perbandingan tu macam mungkin jauh, tak lagi. Lebih kurang macam itulah, mintaan lebih macam tu. Kita nak kepada Tuhan ni minta lebih kepada Tuhan. Walaupun hakikatnya kita ni tak berapa sangatlah beramal kan. Taklah beramal sangat pun, tapi minta syurga yang tinggi. Memang disuruh begitu. Sebagai harapan, kata penterjemah ni, saya berharap agar sekelumit usaha yang kecil ni tuan-tuan. Dia terjemahkan ni, berapa ramai orang baca kitab ni. Berapa ramai orang yang mengaji kan. Mungkin ada lah orang pengarang buka pada kitab Arab. Pada kitab ini kita dapat ramai boleh baca ni. Banyak manfaat pada pengarang kitab ini. Pengarang kitab dapat juga, penterjemah pun ni pun dapat pahala juga kan. Saya harap agar sekelumit usaha yang kecil ini menjadi sebab kepada tumbuhnya rasa cinta umat Islam kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuahkan amal yang baik sepanjang hidup. Kita baca hadis Nabi, dia akan membuahkan rasa apa dalam diri kita ini. Rasa apa? Rasa seronok ke, rasa teruja ke, rasa apa kan? Dengan bila kita baca kalam Nabi ni, seakan Nabi ni berbicara dengan kita begitu. Kalau baca Quran, seakan Allah Ta'ala berbicara dengan kita kan. Kalau kita salat, macam kita ni berbicara dengan Allah.
Kalau kita baca hadis, akan Nabi berbicara dengan kita. Sebab tu bila dengar hadis Nabi, senyap. Kita dengar, jangan buat bising kan, jangan cakap sebagainya. Macam Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, bila nak baca hadis, tuan, orang nak dengarkan hadis, minta dengarkan hadis, dia pergi siap-siap mandi dulu, pakai pakaian kemas berwangi-wangi sebab nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia memuliakan. Kan? Ni kadang ada sahabat-sahabat kita kan, maaf cakap tuan-tuan, kadang ada sahabat-sahabat yang tabligh kan. Kadang dia kan baca fadhil amal tu, bacalah taklim kan, dia kata majlis taklim, baca hadis. Kita dah bahkan menyembah, padahal dia baca hadis Nabi tu, kalam Rasulullah ni. Kita dengar ucapan orang besar, kita boleh dengar khusyuk kan, ucapan. Dengar bajet belanjawan tu, ada tak masuk dengar kan. Ni kalam bukan kalam manusia. Kalam manusia namanya Rasulullah, kalam Nabi. Lebih sepatutnya kita dengar dengan tekun. Walaupun mungkin diulang, semalam dah baca dah hadis ni, dia baca lagi. Dengar je lah. Tuan-tuan, kita dengarnya kalam Nabi. Ada ucapan kalam Rasulullah, kalau Quran kalam Allah. Sedangkan menyebut nama orang saleh pun asbab turunnya rahmat Allah. Apatah lagi menyebut nama baginda Nabi, menyebut kalam Allah. Menyebut nama orang saleh pun tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Kalau menyebut nama Nabi, menyebut kalam Allah, lebih dan lebih lagi lah. Maka kita dengarlah, dengan khusyuk, dengan tekun. Saya juga mengajak para pembaca ke arah memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah baginda dengan kefahaman yang sahih menurut neraca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mutaakhir ni viral dengan RUU, mufti wilayah. Tak payah nak panjang lebih tuan-tuan, biarlah orang yang berkeahlian, tak payah komen apa lah kan. Ada sokong, ada hentak sebagainya. Untuk memasukkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tu siapa kelompok dia, itu pertikaian kat situ lah. Sampai hari ni duk cerita lagi kan, tak habis-habis. Tak apalah tuan ya. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik dan petunjuk yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini apa namanya ni, harapan pengarang ataupun penterjemah, haluan penterjemah kita ini. Dia ada letak kat sini nama penterjemah dia, Muhammad Yusuf bin Abdul Qadir. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada beliau, insyaAllah. Baik, baru masuk ucapan pertama, isyak pun masuk. Dah tambah lagi kan, bulan depan nak jumpa kan, marah. Di mukadimah. Baik, sikit lah kan. Cabang iman yang pertama masuk tuan-tuan kan. Kalau kita nak zarah rumah orang, takkan duduk kat beranda je, masuk dalam rumah. Rumah dah jemput tu, nak sediakan air semua, masuklah. Hari ni kita dah sini je lah, kata panas ni kita. Masuklah, kita bacalah cabang iman yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita sebut iman tadi apa? Membenarkan dalam hati, melafazkan dengan lidah, dan beramal dengan anggota badan. Itu maksud dia. Iman ni apa? Satu perkara yang tertanam dalam hati, nak zahirkan tu dengan laksanakan rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman kan? Rukun iman ni benda tu semua dalam hati. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, dengan kitab, dengan rasulnya, dengan pada hari kiamat, dengan qada dan qadar. Benda tu semua tertanam dalam hati. Pelaksanaan ni di mana? Pelaksanaannya pada rukun Islam. Yang kita amal rukun Islam. Kuncinya pada ihsan. Supaya apa? Yang kita laksanakan rukun Islam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mahal. Kau tak ada ihsan, tak ada ikhlas, apa ya? Beramal tapi ikhlas tak ada, tak jadi juga kan. Yang ni maksudnya iman ni benda zahir ni yang kita amalkan, yang sembunyi yang ada dalam
hati kita itu. Kalau iman tu benar hati, ihsan pun benar hati juga. Ini dengan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Disebut dengan iman, golongan, ada golongan yang memisahkan iman dengan amal. Golongan yang memisahkan, dia kata tak ada kaitan lah, iman dengan amal tak ada kaitan. Tapi kita kata ada kaitan. Kalau kata iman ini, rukun iman itu benda yang dalam hati, rukun Islam itu benda yang kita amalkan, kan? Ada kelompok golongan firqah, dia kata iman ni tiada kaitan dengan amal, memisahkan iman dengan amal. Ini golongan murjiah nama dia. Ataupun bahasa sekarang ni golongan liberal. Murjiah lah tu. Saya ada satu kitab berkenaan menghimpunkan firqah-firqah dalam Islam, macam tu. Yang Nabi sebut 70 firqah, 70 golongan, kan, dalam Islam. Satu selamat, kan, ahli sunnah wal jamaah, betul. Yang lain tu semua neraka, finnar semua. Siapakah 73 tu? Ada, tuan. Kalau Syiah kan ada cabang-cabang Syiah pula. Yang Musyabbihah, Mu'tazilah, yang Murji'ah, banyak tuan. Kalau nak bahas kat situ tuan, itu tak tahulah. Lagi tebal daripada kitab ni tuan. Dia macam saiz Quran ni kitab ni. Membahaskan berkenaan dengan firqah-firqah umat Islam. Syiah tu berapa? Bila dikira-kira dia himpunkan firqah-firqah itu, menjadilah akan 77 firqah. Yang sama ahli sunnah wal jamaah saja. Nabi kata serupakan dengan gigi geraham, kan? Ini golongan memisahkan iman dengan amal, golongan murjiah atau kita sebut liberal. Senang katanya mengaku Islam tetapi tidak beramal dengan Islam. Itu dia poinnya. Islam puasa tak sembahyang tak, liberal. Dan liberal ni menjadikan dalil agama ditafsir dengan kepala otak. Kasar bunyi ni, kan? Otak dia macam golongan dulu sistem in Islam. Dia kata poligami ni menindas golongan wanita. Yang Quran sebut ni, dia bukan soal menindas tak tindas, tuan. Sebab benda tu dalam Quran. Yang jadi otak adil laki suami, itu masalah manusia tu, masalah orang, bukan masalah hukum makam. Hukum tu keharusan itu dah letak oleh Allah Ta'ala. Yang jadi merosakkan pelaksanaan tu oleh manusia, dia jadikan rosak, kan? Contoh kita kata yang masuk pusat serunti yang semua Islam, orang Melayu. Habis nak kata Islam tu salah pula. Tak, Islam tu benar, betul sampai kiamat. Yang tak betul ni orang Islam. Kau nak kaitkan sama juga orang lain, kan? Agama lain pun mengajar agama baik, tapi yang buat benda tak elok, ada nak katakan agama ni, pada agama ni mungkin ada buat kedamaian apa semua. Dia tak boleh kata macam tu. Jadi tuan-tuan, liberal ni senang katanya mengaku Islam tapi tidak beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Ini yang berlaku. Orang sebut Islam liberal. Sebenarnya kita pun nak kena ada pendefinisian juga. Liberal tu pun masuk liberal tu, kan. Dia kena kembangkan lagi lah. Ini liberal ni, liberal macam mana? Kalau tuan-tuan tengok buku latihan anak-anak kita sekolah dulu lah, ada perkataan liberal dalam perlembagaan pun ada liberal. Liberal tu dia bukan liberal yang ini, bukan liberal ni memisah, tak, liberal lain. Yang kita tahu asal liberal ini pisah agama dengan Islam, bukan itu. Dia ada konteks yang lain. Kalau kata yang ini dia murjiah ni. Kemudian rukun iman yang 6 berada pada komponen yang pertama, tasdik tadi. Saya sebut tadi lah, kan. Kemudian rukun Islam tadi, syahadah pada komponen yang kedua. Tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan. Pada syahadah tadi. Baik. Jadi analoginya senang kita nak sebut macam sebuah pokok. Pokok sebatang pokok. Akar, tunjang itu rukun iman. Dia dalam hati tak nampak. Pokok nampak akar dia? Tak nampak. Dalam tu tunjang dah reput ke, makan ke aneh-aneh, kita tak tahu. Nampak sebuah pokok. Nampak yang orang Islam molek, orang Islam cantik bagus dia punya ni, kan, tapi hati tak tahu hati dia. Macam pokok tadi, tunjang dia tu akar dalam tanah tak nampak.
Iman ni benda tersemat dalam hati, kita tak nampak. Kemudian batang itu, dahan apa semua tu, rukun Islam. Yang kita semayang, puasa apa semua, dahan, ranting, cabang, buah, bunga, itulah yang melengkapkan satu komponen pokok tu sempurna. Itulah cabang-cabang iman yang kita nak faham, yang kita nak belajar ni. Ya. Kenapa makin panas ni tuan? Saya perlu ada suruh berhenti ni kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, analogi senang saja. Iman tadi macam tunjang pokok, dahan apa semua tu ialah rukun Islam yang kita laksanakan tu sembahyang puasa, dan dia punya bunga, dahan, daun, ranting semua tu, itulah cabang-cabang iman yang menyempurnakan sebuah pokok. Jadi satu buah pokok yang subur, yang sehat. Seperti untuk kita ni lah kan. Iman kita ni ada dalam hati kita, iman kepada Allah Ta'ala ni apa semua. Kita beramal dengan amal soleh. Itu yang cabang-cabang iman yang lain itu menyempurnakan sebagai kita seorang Muslim yang beriman sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Panjang lagi tuan, kalau bahas pasal iman saja ni boleh masuk lagi. Tak apa, slow tuan-tuan ya. Jadi saya rasa cukup dulu. Ada tak boleh dia, kalau boleh tak boleh terus tuan kan. Perlahan lah kita kan. Nanti kita sebut pula apa maksud dengan amantu billah. Apa maksud beriman dengan Allah? Nanti kita sebut juga ciri-ciri orang yang beriman. Apa ciri-ciri dia? Kita ada tak ciri-ciri sebut pada diri kita? Tunggu lambat tu. Bulan depan kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.